ejen yang baik ni, kalau nak jadi ejen yang baik kan, mestilah jadi ejen yang pandai menganalisis data. Macam awak dah tengok ejen Ali, betul tak? Kalau belum ada yang kalau ada yang belum tengok lagi, kena tengoklah ejen Ali ni. Sebab bila kita ada banyak sangat data, banyak maklumat, tapi kita tak analisis, tak buat carta kan, carta pie ke, carta piktograf ke, carta palang ke, nampak serabut. Kita tak nampak kat mana ada peningkatan, ataupun ada data yang menurun ataupun data menaik, ataupun macam biasalah macam awak analisis makanan dalam kelas awak kan. Macam minggu lepas kita ada buat analisis makanan dalam kelas, makanan digemari. Contohnya ada nasi ayam, ada burger. Minggu lepas tu nanti contohnya kalau misal kata awak nak buat sambutan ni lah, hari jadilah, hari lahir kat kelas, awak nak berikan kawan-kawan apa kan awak tak tahu. Tapi kalau awak dah tahu, majoriti kebanyakan kawan-kawan saya suka makan contohnya nasi ayam, ataupun suka makan ayam KFC. Jadinya awak kata saya nak belanjakan kawan saya ayam KFC lah sebab ramai kawan-kawan saya suka ayam KFC. Macam tu lah. Tapi tu contoh kan. Kalau tak buat sambutan birthday kat kelas pun okey kan. Itu contoh kalau awak nak belanjakan kawan awak lah. Okey. Sebab kalau awak tengok ejen Ali ni, dia memang banyak analisis data kan, betul tak? Dia memang ada gunakan analisis data. Tengok ni kat tepi ni ada graf kan? Ada carta palang ni. Dekat atas sekali ni. Yang cikgu tunjuk dengan laser pointer ni. Okey, jadinya tajuk kita hari ni adalah berkaitan piktograf, carta palang dan carta pie. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 110 hingga 112 dan buku aktiviti muka surat 149 dan 150. Hari ni kita buat 2 muka surat saja ya. Okey, seterusnya kat buku teks muka surat 110 dan 111 ni dia ada bersambung gambar lah kan. Gambar situasi dalam kelas. Dekat sini cikgu dia ada tunjukkan carta piktograf lah. Tunjukkan piktograf. Ni yang cikgu tunjuk ni adalah piktograf. Ni adalah carta palang. Ni adalah carta pie. Okey. Okey, yang macam saya ada dengar bunyi kat belakang tu, boleh ni tak? Boleh mutekan suara? Boleh off mikrofon? Okey, kat sini anak murid dia kata, saya lihat carta palang. Palang untuk Sarah paling tinggi kan? Kat sini. Lepas tu dia kata bahagian paling besar dalam carta pie ialah 8. Okey, dan jadi Sarah lah pembaca buku paling banyak. Sebab carta ni menunjukkan carta bilangan buku yang dibacanya. Ada tajuk untuk setiap carta dan piktograf. Okey. Okey, seterusnya kalau tengok kat bawah ni, piktograf, carta palang dan carta pie menunjukkan Okey, baca, siapa yang baca buku sama banyak kalau tengok carta ni? Sama banyak ni maksudnya dia macam sama tinggi lah. Macam ni kan? Nampak tak dekat sini? Siapa yang baca sama banyak? Alif. Alif dengan siapa? Yimin. Alif dengan Yimin. Bagus yang menjawab tu. Terima kasih. Okey, iaitu sebanyak berapa buah buku yang dibaca? Macam ni, tengok sini carta pie. 5. Berapa? 5 kan? Cikgu dengar sayup-sayup je suara. Iaitu 5 buah. Dekat sini tulis 5 buah. Yang ni Yimin, kita baca ke sini, kan dia dah siap garis ni. Ni 5. Alif dengan Yimin membaca 5 buah buku. Dan kat sini pun dia kata sebab satu kotak ni mewakili satu buah buku, jadi dia ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya dia ada membaca buku sama banyak, iaitu 5 buah. Okey, terus ke muka surat seterusnya. Okey, ni adalah contoh piktograf. Okey. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan kereta yang dijual dalam bulan Januari, Februari, Mac dan April. Okey, bulan Januari. Sebab kat sini kan dia tunjukkan dalam piktograf ni
Satu buah kereta, sebiji kereta mewakili 10 biji kereta. Jadi contohnya kalau bulan Februari ni yang paling sikit dia ada bilangan kereta yang dijual kan, ada 10, 20, ada 30 biji kereta. Okey, tambahkan 10, campur 10, campur 10, 30 buah biji kereta. Okey, ini pula piktograf permainan yang disukai. Okey, jadinya permainan yang disukai ini diwakili oleh bintang. Satu bintang mewakili berapa orang? Siapa boleh jawab? Seorang. Satu orang. Okey, jadinya kat sini gasing ada 4 bintang, jadinya berapa orang yang menyukai ni? Berapa orang? Pandai. 4 orang menyukai permainan gasing. Okey. Okey, tahniah yang menjawab. Okey, seterusnya kita tengok macam mana carta palang. Okey, carta palang ni okey, ada 2 jenis. Yang pertama mencancang. Mencancang ni dia berdiri tegak. Macam ni. Ke atas kan? Macam kita dalam keadaan berdiri lah. Tapi carta palang lagi satu adalah carta mengufuk. Yang macam mana? Macam dalam keadaan kita baring. Macam ni. Carta dia menghala ke kanan kan. Jambu, nanas semua ni. Ni mencancang, ni mengufuk. Okey. Okey, kat sini carta ni tentang jus buah yang digemari oleh murid tahun 2 dalam keadaan mencancang. Yang ni pula jenis jus jugalah yang digemari. Okey, seterusnya. Ni carta apa? Pai. Minggu lepas kita dah belajar. Okey, carta pai ni dia mesti berbentuk Bulat. Pandai. Okey, dia berbentuk bulat. Biasanya pecahan ni bergantung kepada data yang ada lah, kepada maklumat yang ada. Kalau data kat satu tempat tu ada banyak, maka pecahan kat situ besar lah. Kalau 3 pecahan maksudnya ada 3 data. 1, 2, 3. Tapi kalau ada berapa? Ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 pecahan maksudnya ada 4 data. Yang ni ada berapa pecahan ni? Siapa boleh jawab? 6. Okey, ada 6 pecahan. Betul, pandai. Maksudnya ada 6 data. Pecahan yang terbesar adalah pecahan yang mewakili banyak data lah kat situ. Yang paling kecil ni yang ada sedikit data. Okey, seterusnya. Lihat buku teks buku surat 112. Okey. Perhatikan siapa? Ahmad Wafiq ada tak? Ahmad Wafiq ada? Kalau ada boleh bacakan tak arahan ni? Perhatikan data. Macam senyap je ni. Siapa cikgu nak suruh baca ni? Dini boleh baca? Perhatikan data. Bacakan arahan ni. Boleh? Okey. Perhatikan data buah-buahan yang dijual oleh Kelab Usahawan Muda. Tetapan ayat di bawah. Okey, pandai. Terima kasih Dini. Okey, perhatikan data buah-buahan yang dijual oleh Kelab Usahawan Muda. Lengkapkan ayat di bawah. Ayat dia kat bawah tapi sebenarnya cikgu dah potong dah ayat-ayat dia dekat sini. Kat belah kanan ni. Okey, kita tengok kat sini. Kat sini ada piktograf. Ada carta palang dan ada carta pai. Menunjukkan jenis-jenis buah-buahan yang dijual lah. Buah-buahan yang dijual. Okey, maklumat dia sama-sama. Apple, sini pun ada apple, sini pun ada apple. Buah hurin, buah kiwi, ada manggis, ketiga-tiganya ada manggis dan ada buah mangga. Okey. Mangga. Okey. Tengok soalan ni.
Okey, tajuk piktograf yang ni carta palang dan carta pai ialah, siapa boleh jawab? Boleh cuba jawab. Apa dia tajuk dia? Kalau tengok kat sini, tajuk dia ni. Yang warna pink ni. Nampak yang cikgu tunjuk ni? Apa tajuk dia? Buah-buahan yang dijual. Buah-buahan yang dijual. Okey. Buah-buahan yang dijual. Bagus. Maksudnya awak dah pandai dah belajar tentang apa? Tentang piktograf, carta palang, carta pai. Tajuknya adalah buah-buahan yang dijual. Okey? Cikgu tak muat. Cikgu kat sini cikgu tulis tajuk dia. Okey, seterusnya simbol biru ni, bulat biru ni dalam piktograf. Okey, dan satu senggatan dalam carta palang mewakili apa? Mewakili berapa? Mewakili berapa? Satu biji. Mewakili satu. Bagus, pandai. Okey, seterusnya simbol bulat paling banyak, palang paling panjang dan bahagian paling besar menggambarkan buah apa yang paling banyak dijual? Apple. Okey, kat sini paling panjang kan? Palang paling panjang. Apple. Okey, ni paling besar. Maksudnya buah apple. Okey, bagus. Pandai jawab. Okey, seterusnya buah paling sedikit dijual diwakili oleh dua simbol biru ni, bulat biru. Buah apa paling sikit dijual? Palang paling pendek dan bahagian paling kecil. Okey, betul. Buah kiwi. Orange. Kiwi saja, kiwi. Okey? Orange tak ada. Okey, siapa kat sini suka makan buah kiwi? Ada yang suka makan buah kiwi? Saya tak suka. Saya. Oh, ada juga peminat. Okey, baguslah sama dengan cikgu. Okey, seterusnya kita cuba buat latihan sama-sama. Buku aktiviti muka surat 149. Okey, sediakan sekalian alat tulis. Dah. Okey, dah sedia semua? Dah. Okey, bagus. Okey, Azhan Adni boleh bacakan arahan? Nur Azhan Adni. Dia nak makan. Lihat piktograf. Yes, sir. Tak apa. Cikgu tak jumpa Azhan Adni kat mana. Zaid boleh bacakan arahan? Boleh? Okey. Perhatikan Lihat yang bawah ni arahan. Lihat piktograf. lihat piktograf, carta palang dan carta pai, alat muzik kesukaan sekumpulan murid. Lengkapkan ayat di bawah. Okey, lihat piktograf, carta palang dan carta pai, alat muzik kesukaan sekumpulan murid. Lengkapkan ayat di bawah. Okey, kat bawah ni ada ayat yang belum lengkap. Nanti kita isikan jawapan. Okey. Okey, kita tengok tajuk bagi piktograf, carta palang dan carta pai ialah apa tajuknya? Apa tajuknya? Alat muzik kesukaan. Alat muzik kesukaan. Okey, betul, pandai. Alat muzik kesukaan. Boleh tuliskan jawapan. Boleh, sini alat muzik kesukaan kat sini. Okey, tulis kat tempat kosong ya. Okey, cikgu bagi masa awak tulis. Nanti tulis tak tu?
Kita ada pun Nah. ada. Dah. Belum. Belum. Okey, tak apa. Boleh mula. Yang belum tu boleh mula. Adik. Adik. Kita sedih. Dah. Dah. Okey, bagus. Dah. 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 Okey, tak apa. Kita tunggu dulu kawan-kawan lain yang belum siap. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua B. Simbol orang ni kan dalam piktograf dan satu senggatan dalam carta palang mewakili berapa orang ni? Orang. Satu Okey. orang. Okey, satu orang. Okey, boleh tulis satu orang. Satu orang. Satu orang. Dah. Satu orang. Dah. Belum. Okey, tahniah yang dah siap. Yang belum boleh tulis. Dah. Okey, good job. Okey, seterusnya. Simbol orang paling sedikit. Okey, tengok kat sini paling sedikit yang mana. Palang paling rendah. Okey. Dan bahagian paling kecil menunjukkan apa? Ialah alat muzik yang paling kurang disukai. Rasanya alat muzik apa yang kurang disukai tu? Okey, bagus. Drum. Drum. Boleh tulis drum kat situ. Dah. Dah tulis. DRAM, drum. Dah. Dah. Okey, cikgu pergi ke surat seterusnya Okey, seterusnya. Rafiq boleh bacakan arahan? Boleh. Okey, silakan. Jawab soalan berpandukan piktograf, carta palang dan carta pai di bawah. Okey, jawab soalan berpandukan piktograf, carta palang serta carta pai di bawah. Okey? Okey. Apakah tajuk piktograf, carta palang dan carta pai ini? Sarapan yang digemari. Sarapan yang digemari. Ada 5 jenis sarapan yang digemari. Ada sandwich, roti canai, bubur nasi, mi goreng dan nasi lemak kan? Semua sedap-sedap kan? Sedap. Kalau yang belum sarapan lagi lah memang terasa sedapnya. Okey. Kita tengok sini. Makan ayam itu. Apakah sarapan yang diwakili oleh 5 simbol 3 segi ni? Siapa boleh jawab? Canai. Roti canai. Palang senggatan 5. Mana palang senggatan 5? Nampak tak? Apa ni? Cikgu tunjuk apa? Nampak. Sarapan apa tu? Roti? Sarapan yang digemari. Roti canai kan? Siapa dia gemari tu roti canai kan? Palang 5 tu. Digemari. Roti canai. Roti canai kat sini. Dan apa? Bahagian bernombor 5. Okey, apa dia ni yang ditunjukkan? Roti canai. Okey. Jadinya jawapannya apa? Roti canai. Okey, boleh isikan roti canai tadi dekat tempat kosong tu ya. Canai. Okey, bagus. Boleh isikan macam cikgu tunjuk. Dah. Okey, bagus. B ni. Untuk soalan B, apakah yang ditunjukkan oleh simbol segitiga paling banyak?
palang paling panjang. Okey, kat sini. Dan bahagian paling besar. Apakah dia? Ialah sarapan yang paling digemari. Maksudnya paling panjang, paling banyak simbol dan paling besar bahagiannya dalam cara tapai menunjukkan sarapan paling digemari. Okey, awak tuliskan sendiri jawapan tu, nasi lemak. Dah. Okey, bagus. Dah. Okey, seterusnya. Dah. Okey, tahniah yang dah siap. Sikit je soalan hari ni, 5 soalan je. Okey. Dah berakhir dah hari ni punya pembelajaran. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah kepada murid-murid 3 UKM, anak-anak murid cikgu ni 3 UKM dan 3 UPM yang dapat ikut sesi pembelajaran hari ni hingga tamat sampai habis ni. Awak semua memang hebat lah kan, dapat berkorban pagi-pagi daripada rasa nak tidur pagi tu terus je bangun kan, bangun, mandi, sarapan dan terus ikut kelas. Okey, nanti cikgu harap awak dapatlah catatkan kehadiran awak dalam Google Form ya, boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, setakat ni je, tapi cikgu nak cakap minggu depan cikgu tak buat kelas Google Meet lah sebab ada urusan lain. Okey. Tapi nanti cikgu bagi video. Latihan adalah macam biasa. Okey. Okey.